di mana ayat yang kita bacakan sebentar tadi, ke mana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Di mana saja kita menghadap, di situ wajah perbuatan Allah. Di situ wajah sifat-sifat Allah. Di situ wajah nama-nama Allah. Asma'ul Husna. Ke mana saja kita menghadap. Ke mana saja kita menghadap, di situ wajah keindahan Allah, wajah kebesaran Allah, wajah keagungan Allah, wajah kehebatan Allah, wajah ketinggian Allah, wajah penetapan Allah, wajah ketentuan Allah, wajah jalal dan jamal Allah, wajah kamal dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dalam lautan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tenggelam dalam lautan perbuatan Allah, maka dia sentiasa memandang kepada kesempurnaan Allah. Apabila dia berjaya meraih sesuatu, apa yang diusahakan itu berhasil, maka dia tidak merasa angkuh dan sombong, tidak bongkak, kerana dia melihat bahawa bukan kekuatan dirinya, bukan daya upayanya menyebabkan dia mencapai dan meraih apa yang diraih, tetapi segalanya dengan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, dengan nusrah Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah. Dan jika seseorang gagal terhadap apa yang diusahakan dan apa yang diikhtiarkan, dia tidak cepat putus asa dengan Allah. Dia tidak segera patah harap daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia sentiasa melihat segalanya adalah aturan indah daripada Allah, kerana dia sudah tenggelam dan menyaksikan bahawa segala-galanya adalah lautan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan Allah sifatnya maha bijaksana dan segala aturannya adalah indah lagi bijaksana. Maka apabila kita telah memahami bahawa segala-galanya adalah perbuatan Allah, adakah ini bermakna kita perlu meninggalkan usaha untuk meraih redha Allah, berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang boleh mengundang murka Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya ditentukan oleh Allah, Allah yang melakukan segala-galanya, dan Allah yang telah menciptakan dan mengetahui ke mana manusia pergi, sama ada ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka, dan semuanya adalah takdir, segalanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka apa perlunya kami untuk terus beramal, ya Rasulullah? Apa manfaat dan faedah untuk kami beramal kalau segala-galanya adalah perbuatan Allah, segala ketetapan takdir Allah Subhanahu taala? Allah telah menetapkan senarai orang berada di dalam syurga dan Allah telah menetapkan senarai orang masuk ke dalam neraka Allah. Ya Rasulullah, apakah penting dan signifikannya untuk kami beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap manusia dipermudahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu amalan yang ke mana destinasi dia akan pergi di hari akhirat, dia akan dipermudahkan untuk mengamalkan dengan amalan yang sesuai dengan dia akan menjadi ahli apa di akhirat. Kalau dia menjadi ahli syurga, Allah akan mudahkan di dunia ini untuk dia melakukan amalan ahli syurga. Kalau dia ditetapkan untuk ke neraka, maka dia akan dipermudahkan di dunia ini untuk melakukan amal-amal ahli neraka. Dalam hadis menyebutkan para sahabat mengatakan bahawa kami bergembira dengan soalan daripada sahabat ini yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sejak kami mendengar hadis bahawa setiap orang dipermudahkan mengamalkan dengan sesuai apa destinasi yang dia akan pergi kelak, kami bertambah semangat untuk beramal. Kami bertambah semangat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami lebih semangat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-Ku, seandainya engkau bermaksiat kepadaku dengan beralasankan bahawa segalanya adalah perbuatanku, maka jangan engkau salahkan sesiapa, melainkan dirimu seandainya di alam barzakh aku menyiksamu dengan perbuatanku. Jangan engkau salahkan sesiapa, melainkan dirimu, wahai hamba-Ku, jika di akhirat nanti aku masukkan kamu ke dalam neraka-Ku dengan perbuatanku. Seandainya engkau menggunakan alasan dan lesen untuk bermaksiat kepadaku dengan bahawa segala-galanya adalah perbuatanku, maka hendaklah ketahuilah olehmu bahawa apa yang berlaku di alam barzakh, apa yang berlaku di alam akhirat adalah juga perbuatanku." Maka di sini untuk kita menyaksikan keindahan aturan Allah yang menyembunyikan apakah natijah daripada sebalik apa yang kita usahakan di dunia ini. Di situ ujian yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita. Allah Ta'ala sembunyikan ke mana kita akan pergi selepas ini. Ya, segalanya lautan perbuatan Allah, alam dunia dan alam akhirat. Tapi oleh kerana kita tidak tahu ke mana kita akan pergi, sama ada dalam syurga ke dalam neraka yang semuanya itu perbuatan Allah, maka dengan pertolongan bantuan perbuatan Allah, kita diberi pilihan oleh Allah untuk memilih jalan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan memilih jalan untuk menghindarkan diri daripada mendapat murka Allah yang dapat menghumbankan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, di sini pentingnya kita belajar adab. Adab kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Kita dengar banyak adab, tapi hari ini kita ingin mengupas tentang adab terhadap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berada dalam alam perbuatan Allah, suasana perbuatan Allah, lautan dan samudera perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan kita dalam lautan tersebut, bagaimana kita beradab? Ke mana sahaja kita menghadap kalau kita berada dalam lautan? Ke mana sahaja kita menghadap, ke kanan di situ laut, ke kiri di situ laut, di depan pun laut, di belakang pun laut. Ke mana sahaja kamu menghadap, di situ lautan wajah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang tidak beradab terhadap perbuatan Allah, maka dia dengan bermudah-mudah untuk meninggalkan amal ketaatan dan dia sewenang-wenangnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan beralasan yang mudah bahawa segalanya adalah perbuatan Allah dan takdirnya. Sebaliknya, seseorang yang benar-benar beradab terhadap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dia semakin rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita di sini adalah al-kasbu, yang melakukan Allah pelaku hakiki, tetapi tugas kita adalah to earn, untuk meraih, untuk mengumpulkan apa yang boleh kita kumpulkan sebagai bekalan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menggerakkan Allah, tetapi Allah kurniakan kita pilihan untuk meraih, untuk kita raih, to earn in this world, to earn something that please Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beradab dengan perbuatan Allah, dia akan lebih mudah untuk beramal. Dia lebih semangat untuk beramal, lebih mudah untuk berakhlak mulia, dia lebih mudah untuk berbudi pekerti yang tinggi.